Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pengajaran dari peristiwa Ahzab. Peperangan ini, peperangan Ahzab, berasaskan khianat orang-orang Yahudi yang memberi perangsang kepada orang-orang musyrikin. Pengkhianatan berlaku bukan sahaja di kalangan Bani Nadir yang dihalau dari Madinah, tetapi juga disertai oleh Bani Quraidah yang masih berada di Madinah dan mempunyai perjanjian kesetiaan kepada negara Islam, dan mereka telah mengkhianati janji kesetiaan itu. Perkara yang berlaku memberi pengajaran kepada kita betapa orang-orang Yahudi terkenal dengan khianat, bukan sahaja dengan manusia, bahkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Ini perangai orang Yahudi, padahal mereka adalah Bani Israel. Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam, yang dipilih oleh Allah Taala. Kalangan mereka banyak menjadi rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalangan mereka paling banyak orang cerdik, orang pandai. Tetapi malangnya hak paling jahat mereka juga. Hak paling jahat mereka juga. Mereka inilah dikenal dengan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Kerana mereka ini tahu kebenaran, tahu ketuhanan, tahu kerasulan, tetapi lawan Islam. Tahu berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak masuk Islam. Kerja mereka khianat. Bukan saja khianat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada Allah Taala, termasuk pada Nabi Musa alaihi salam. Dia khianat. Padahal Allah Taala beri mukjizat pada Nabi Musa, mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Tongkat dicampur jadi ular yang besar, mengalahkan sihir Fir'aun yang hebat. Ilmu sihir disaksikan oleh mereka. Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan mukjizat. Nabi Musa pukul tongkat di Laut Merah, jadi lorong-lorong, 12 lorong dia lalui oleh Bani Israel dengan selamat. Allah menenggelamkan Fir'aun bukan dengan perang, dengan mukjizat. Berjalan di padang pasir, lapar, dahaga, tak ada air. Nabi Musa katok tongkat ada atas bukit, batu yang besar, terpancar 12 mata air, mengikut 12 keluarga Bani Israel, kabilah-kabilah dia. Maka mereka akut air dari mata air yang keluar, yang tak putus-putus ini. Ditunjukkan mukjizat itu, tapi mereka khianat terhadap Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kitab Taurat pada mereka, tak beramal dengan kitab Taurat. Berasa nak ikut-ikut, berasa tambah ikut. Sebahagian beriman, sebahagian tak beriman. Nak ajar kita orang Islam jangan jadi begitu. Tuhan turun dengan Quran, kena ikut Quran belaka. Jangan hak jadi ustaz, hak erti ni jangan lawan Islam. Kalau tidak jadi macam Yahudi begitulah. Yahudi paling besar. Tuhan suruh berjanji, patuh perintah Allah. Di atas gunung Tur Sinai di atas kepala mereka, supaya mereka menerima janji. Tengok gunung otak kepala, malaikat angkat. Ada rembah atas kepala, mengaku, percaya, terima. Mereka selamat. Lepas tu lawan balik lawan Tuhan. Ini cerita orang Yahudi. Berlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi yang disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, diberitahu oleh Nabi Musa, diberitahu oleh Nabi Isa alaihi wassalam, diberitahu oleh nabi-nabi Bani Israel akan zahir seorang rasul di akhir zaman. Nabi akhir zaman, kamu mesti beriman dengannya. Ada kalangan mereka menunggu-nunggu di Madinah, menunggu-nunggu di mana sahaja sahih Nabi akhir zaman. Bila mari Nabi akhir zaman, mereka tak ikut. Kerana apa? Tuhan pilih Nabi bukan orang Yahudi, pilih orang Arab. Nak suruh ikut Tuhan, ikut dia, bukan dia ikut Tuhan. Suka Tuhan lah nak pilih siapa dia jadi Rasul. Ini bukan urusan kita.
Kita tak boleh marah Tuhan tak latih orang Melayu jadi Rasul. Orang India tak boleh marah Tuhan tak latih orang India jadi Rasul. Orang Arab jadi Rasul. Orang Arab yang duduk di padang pasir, yang terkenal dengan mundur, paling mundur sekali, paling jahat, paling keras, Tuhan pilih Rasul di kalangan mereka. Rasul yang paling hebat, menyelamatkan orang Arab dari jahiliah kepada Islam, ditunjukkan pada orang Yahudi. Quran, mukjizat ilmu, ditunjukkan segala-galanya. Mereka tengok Nabi di Madinah, Nabi berhijrah. Hanya segelintir saja yang masuk Islam. Kebanyakannya tak masuk Islam. Bukan sekadar tak masuk Islam, khianat. Mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Sihir Nabi biar mati. Biar mati Nabi. Sihir, gunakan ilmu sihir. Labid, ahli sihir Yahudi, sihir Nabi. Dan macam-macam. Letak racun. Dan sebenarnya Nabi kita mati kesan berracun. Nabi kita mati syahid, mati kesan berracun. Ini semua kerja Yahudi. Mereka menubuhkan bala tentera Ahzab, memberi semangat kepada orang Arab supaya menentang Islam, menentang Nabi. Maka terbentuklah bala tentera Ahzab yang kita baca 2-3 minggu kisahnya. Bala tentera yang besar, Allah Ta'ala binasakan mereka, musnahkan bala tentera Ahzab. Sampai hari ini mereka tubuh bala tentera Ahzab lagi. Hari ini pun ada bala tentera Ahzab, di mana kumpulan Zionis, kumpulan Formation mengumpulkan kuasa-kuasa besar dunia untuk menentang Islam dan untuk mengepung Islam. Semua negeri-negeri Islam yang penting dia letak bala tentera. Di Afghanistan ada bala tentera Amerika. Di Saudi ada bala tentera Amerika. Di Bahrain tentera British dan Perancis. Di Oman ada bala tentera Barat, tentera British. Di Iraq ada tentera Amerika. Di Laut Mediterranean ada tentera Amerika. Di Turki ada pangkalan tentera Amerika. Di Asia Tengah tempat orang Islam ada tentera Amerika. Di Afghanistan ada tentera. Dan dia berusaha nak buat pangkalan tentera di Malaysia. Dan ada orang nak beri. Ada orang nak beri ni. Ada orang nak beri ni. Nak berikan mereka ni. Jadi pangkalan tentera ni. Jaga-jaga ni. Kita duduk main subsidi dia. RM50 je. Ada orang nak beri pangkalan tentera kepada Amerika di Malaysia ni. Untuk menjaga kawasan Asia Tenggara yang mempunyai 300 juta umat Islam. Di Malaysia, di Indonesia, di selatan Thailand dan selatan Filipina. Nak letak Malaysia di tengah, ada pangkalan tentera Amerika. Dan ada orang yang sanggup beri. Sanggup beri. Semata-mata kerana nak kejar kemewahan dunia dan kesenangan dunia. Ini jaga-jaga. Ini bukan pilihan raya je ni. Ini jaga. Kita duduk main ngundi. Ini bala tentera Ahzab. Sehingga ada yang mengatakan bala tentera yang dikumpul untuk mengepung dunia Islam pada hari ini lebih besar dari jumlah tentera dalam perang dunia yang kedua dulu. Kalau dikumpul semua sekali di Laut Mediterranean, di Teluk, di Afghanistan dan lain-lain, bala tentera Barat, Amerika dan Eropah lebih besar daripada bala tentera perang dunia yang kedua. Tujuan untuk mengepung dunia Islam. Malangnya orang Islam beri negeri dia, serah negeri dia. Kerana apa? Boleh jadi raja, boleh jadi pemimpin, boleh jadi ketua, boleh jadi macam-macam. Sanggup beri penghalang pada tentera musuh untuk menyelamatkan Israel. Israel yang ditubuhkan di bumi Palestin, ditubuhkan di situ. Israel yang mempunyai perancangan untuk mengembalikan semula kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang menakluk dunia mengikut kepercayaan mereka. Nak balik Israel menjadi ketua pada seluruh dunia, menggunakan kuasa-kuasa besar, dan musuh yang paling besar ialah orang Islam. Nabi Muhammad dah tak ada, tapi orang Islam masih ada. Maka orang Islam jadi musuh besar dia. Ini dirancang begitu rupa, kita kena faham. Bukan sahaja menggunakan serangan senjata, bala tentera,
termasuk serangan ekonomi. Mereka menguasai bank dunia, menguasai Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, menguasai pertubuhan antarabangsa UNESCO, iaitu pertubuhan yang berkait pendidikan dan kebudayaan, termasuklah media, menyebarkan berita dan maklumat melalui internet. Mereka menguasai semua untuk meracuni dan merosakkan akhlak orang Islam, meruntuhkan iman orang Islam. Serangan pemikiran yang sangat halus. Ini peperangan Ahzab yang berlaku di zaman sekarang. Ini Ahzab. Dan sebab itulah tiap-tiap hari raya lepas takbir, wa hazamal ahzaba wahdah, Allah menghancurkan Ahzab dengan keesaannya. Allah memberi jaminan, yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Islam dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir benci. Cahaya agama Islam tak boleh dipadamkan. Orang yang tak ikut Islam saja padam. Orang Arab tak ikut Islam, Arab akan padam. Turki tak ikut Islam, Turki akan padam. Melayu tak ikut Islam, Melayu pun akan padam. Allah Ta'ala akan jadikan Islam sentiasa bercahaya. Akan ada kumpulan manusia yang bersama dengan Islam, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita bangga dengan bahasa. Sekarang orang Arab bangga dengan bangsa Arab. Kononnya dialah yang boleh pertahankan Palestin. Orang tak layak tahan Palestin. Turki nak tolong Palestin tak boleh. Iran nak tolong Palestin tak boleh. Orang ni nak tolong Palestin tak boleh. Arab je yang boleh tolong Palestin. Cuma Arab ikut Barat. Sesak Barat Arab. Palestin berlawan dengan batu, berlawan dengan kayu. Arab yang duduk di keliling tidak menolong dia, tak membantu. Orang lain tolong daripada luar membantu orang Palestin. Arab duduk kira bagaimana nak bagi tanah Palestin orang Yahudi. Ambillah Yahudi separuh, beri orang Arab separuh. Mereka merancang pula nak halau orang Arab di luar daripada Palestin. Duduklah di mana-mana dengan cara sedikit demi sedikit, dengan cara yang halus. Ini perang Ahzab. Dan orang Yahudi tak habis dengan zaman Nabi SAW. Maka Nabi merancang untuk melawan Yahudi, dan kita kena merancang. Dalam peperangan Ahzab, Rasulullah SAW menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya menggali parit, walaupun ilmu itu datang dari Parsi. Ini menunjukkan sikap syura Rasulullah SAW dan menerima ilmu dunia yang memberi manfaat, dan ia adalah milik Islam walaupun dari mana sekalipun datangnya. Kita baca dulu. Bila Nabi mendapat maklumat bala tentera Ahzab yang sangat besar jumlahnya untuk menyerang Madinah, sangat besar, macam mana nak lawan. Lalu seorang sahabat nama Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, seorang yang asal dari Iran, masuk Islam. Salman asal agama Majusi, masuk Kristian, mengaji dengan padri. Padri beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Padri yang sudah tua, padri yang pertama mati, beri padri yang kedua, mengaji, berhijrah, pindah berjalan sampai ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW yang sudah berhijrah, dan Salman masuk Islam. Melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri, pada jasad Nabi SAW, Salman masuk Islam. Bila berlaku pada tentera Ahzab nak serang, Salman kata, kami orang Parsi ada ilmu. Tuhan tak turun wahyu semua. Ada perkara Tuhan suruh pada akal manusia. Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Salman beri pendapat, kami orang Parsi kalau musuh besar kami gali parit, berkubu dalam parit, parit jadi benteng. Lalu Nabi terima cadangan Salman supaya gali parit. Gali parit, musuh tak boleh masuk, bertahan melalui parit. Dan dia buat parit, pada terhadap tak boleh serang. Nak masuk tak boleh kerana parit. Ini pandangan Salmanul Farisi. Dan ulama tafsir menyebut
menyebut betul wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling daripada Islam, kamu paling daripada Islam, Allah Ta'ala tukar kaum lain daripada kamu. Allah Ta'ala tukar kaum lain daripada kamu. Sahabat tanya kaum lain tu siapa dia Rasulullah? Siapa dia kaum lain tu? Masa tu Salman Farsi duduk dekat Nabi. Nabi tepuk bahu Salman. Innahum min qaumi hadha law kana ad-dinu bis-suraya lanalahu rijalun min al-furs. Mereka dari kaum ini, kata Nabi, dari kaum ini, kaum Salman, kalau agama duduk di bintang Suraya dicapai oleh kaum mereka, kata Nabi. Ini ada hadis. Maka lahirlah Imam Muslim, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Al-Jurjani, asal dari Parsi, Asy-Syirazi, asal dari Iran. Bukan untuk main Syiah saja. Pemimpin-pemimpin yang terbilang asal dari Iran, dari sana. Dan hari ini terselah mereka mempunyai kemampuan senjata untuk melawan Israel dan melawan Amerika, melawan kuasa besar dunia. Duduk main Sunni Syiah. Arab kata tak boleh, dia Syiah. Kena orang Arab juga. Arab kalian nak buat apa? Arab memberi pengkalan kepada musuh-musuh untuk bertapak di negeri-negeri mereka. Ini berlaku. Benda yang akan datang wallahu alam dalam ilmu Allah. Ini yang zahir berlaku pada yang kita lihat diri. Dunia akan berubah. Akan berubah, macam mana berubah akan datang. Kadang-kadang kita tengok hari ini lain, Tuhan jadikan satu perubahan yang ada dalam ilmu Allah. Kita mesti berusaha untuk membuat perubahan. Di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah kita berjuang untuk menegakkan Islam ni. Kita tak tahu di mana. Ini Allah Ta'ala rahsiakan nak suruh kita beramal di mana kita berada. Penyertaan Rasulullah SAW ketika menggali parit dengan memberi sumbangan tenaga, titik peluh dan semangat, bukan sekadar untuk membaca doa selamat atau meletakkan batu asas semata-mata, adalah suatu teladan yang sangat baik yang membezakan Rasulullah SAW dengan tokoh biasa yang hanya memerhati dari jauh atau hanya berada dalam bilik-bilik gerakan. Penyertaan tersebut melahirkan ukhuwah yang erat dengan pada sahabat radhiyallahu anhum dan memberi sumbangan mereka di samping melahirkan perasaan bertanggungjawab menegakkan agama Allah dan mempertahankannya. Perang Ahzab, Nabi terlibat sendiri, bukan Nabi duduk sedik baca doa je. Nabi gali parit sama, turun ke medan. Ini contoh pemimpin yang mengorbankan diri, bukan duduk di rumah, duduk di bilik gerakan, baca doa saja, suruh orang berjuang, dia sendiri tak pergi ke hadapan. Ini salah. Ini contoh Nabi. Banyak orang begitulah, duduk di bilik gerakan tu ada ekor pula, suruh orang lain lah bertukar lumah. Dia nak tunggu hasil yang mari je. Ini semua mengarut belaka. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Pengorbanan sendiri untuk menegakkan Islam itu. Turun ke medan, ke sana kemari mengatur para sahabatnya bekerja menggali parit untuk melawan Yahudi. Peristiwa Ahzab menumpukan peperangan salaf dan semangat kerana tidak banyak pertempuran bersenjata secara berdepan, tetapi tekanan jiwa di mana kepungan dan berbagai-bagai berita yang menambahkan iman orang-orang yang beriman dan mengugut kedudukan orang-orang munafik di samping mendedahkan khianat orang-orang Yahudi. Perang Ahzab tidak ada pertempuran banyak, tak ada perlawanan senjata, perang saraf, perang psikologi, perang perasaan. Orang kafir nak masuk tak boleh, lama duduk kemah dekat sebulan, berkemah tak tahan. Negeri Arab suasana sejuk. Orang munafik pula duduk ingat habis Islam, tunggu dah habis juga Islam ni. Orang Yahudi khianat dari dalam. Bila musuh Ahzab masih ada, habis dah orang Islam kali ni, tentera ramah tak berlaku pertempuran, tunggu
Allah Ta'ala buat suatu perkara yang mengejutkan. Tentera Ahzab melarikan diri dengan pertolongan Allah. Tidak berlaku pertempuran, boleh berlaku begitu. Ini ujian. Ujian untuk menguatkan mereka yang beriman, mendedahkan orang munafik, mendedahkan khianat orang Yahudi. Wallahu alam.